Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Seperti kebiasaan, kita membawakan bersama dengan anda pasca PRU ke-15. Hari ini juga kita nak memberikan gambaran dan juga penerusan kepada apa yang telah pun dizahirkan bersempena dengan mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-260. Juga bertepatan dengan topik kita pada malam ini, mandat dan juga suara rakyat yang telah pun dizahirkan dan juga dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris. Antaranya 5 perkara penting yang telah pun dititahkan sempena mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-260. Kita bacakan satu persatu. Yang pertama, Majlis Raja-Raja mencadang lafaz ikrar rukun negara diketuai pemimpin yang dilantik. Kedua, agensi penguatkuasaan dan badan kehakiman bebas daripada sebarang pengaruh luar. Ketiga, pelantikan ahli-ahli JAC tidak dibuat oleh Perdana Menteri, sebaliknya diberi kepada beberapa institusi lain seperti Majlis Peguam Malaysia dan sebagainya. Keempat, kerajaan baru diseru pupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Kelima, tiada lagi pemimpin bangkitkan isu perkauman atau agama dengan tujuan menghasut masyarakat. 5 titah ini mungkin boleh kita korelasikan kalau kita berkesempatan untuk membawanya dalam perihal sejam kita bersiaran pada malam ini. Cuma apabila diberikan tumpuan kepada ahli-ahli JAC, pelantikan yang tidak dibuat oleh Perdana Menteri, cadangan yang dizahirkan oleh Majlis Raja-Raja, suka untuk saya membawa sedikit berkenaan apa yang boleh kita ketahui berkenaan tentang kuasa dan juga Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman ataupun JAC ini melihatkan kepada Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009. Yang mana fungsi Suruhanjaya ini pertama untuk memilih orang berkelayakan yang sesuai yang wajar dilantik sebagai hakim Mahkamah Atasan untuk pertimbangan Perdana Menteri. Jadi perkara dan juga perihal ini amat mustahak kerana pada ketika ini dengan 9 keahliannya, 4 daripada hakim-hakim Mahkamah Tinggi dan juga Persekutuan, 5 yang dilantik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Persoalan yang kita bawakan, bagaimanakah penzahiran titah itu akan merealisasikan usaha kita untuk melakukan proses pengasingan kuasa, check and balance antara judisiari, legislatif dan juga eksekutif, dan bagaimanakah penzahiran titah Majlis Raja-Raja itu juga akan dapat kita realisasikan untuk kita melihat kerajaan baru yang dibentuk dan juga apakah antara mungkin hala tuju yang akan dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Juga kita akan membawa berkenaan kita nanti bagaimana pembentukan kabinet. Pada malam ini kita terus saja bersama dengan Syed Muhammad. Silakan. Harapan rakyat masih nanti mungkin yang paling suspense agaknya menantikan apa bentuk wajah kabinet. Ada katanya mungkin senior ministers, menteri-menteri kanan bagi portfolio utama akan dibentuk terlebih dahulu sebelum kita melihat kabinet penuh. Jadi kita juga tahu antara agenda reform katanya akan dikecilkan saiz, dan kita tahu itu adalah sesuatu yang huge undertaking kerana dalam keadaan kerajaan perpaduan perlu menakunggi banyak parti dan keseimbangan serta budaya politik kita, strukturnya yang sebegitu sejak lama. Jadi tadi Is mengangkat apa yang telah pun disinggung dan dititahkan oleh Majlis Raja-Raja berikutan mesyuaratnya yang telah pun usai. Tetapi malam ini kita akan mengangkat suara rakyat untuk melihat lagi tempoh-tempoh yang getir ini. Kita tahu suasana justru semakin tenang, kelihatan seperti semua kembali seperti normal, tetapi ada juga di sudut tertentu masih mendidih beberapa elemen. Untuk tujuan perbincangan pada malam ini, kita mengangkat pelbagai pandangan tentunya, sekaligus juga kalau kita cuba merenung manifesto yang pelbagai rencam sebelum ini, pelbagai blok kuasa yang ada apabila bentuknya adalah kerajaan perpaduan ataupun kerajaan campuran. Bagaimana suara rakyat yang dahulunya dijanjikan di dalam pelbagai bentuk manifesto itu akan digubah menjadi suatu dasar baru. Saya kira ini juga kesempatan bagi Pakatan Harapan khususnya di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim melakukan reform di dalam kerangka ini, kerangka kerajaan perpaduan. Dua panelis yang dibawakan di studio bersama kami adalah Datuk Wira Dr. Rais Hussein, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Emir Research. Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kalau nak bersembang ni lebih sejam pun boleh. Tapi Datuk, kita ada sejam saja malam ini. Okay. Dan kita juga ada tetamu secara dalam talian. Jauh kami bawakan Prof. Datuk Dr. Jayum Jawan, Fellow Akademi Sains Malaysia. Prof. Datuk, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya daripada Bumi Kenyalang. Ya, terima kasih Datuk bersama kami. Saya rasa saya dengan Datuk baru 2 kali saja fizikal. Ya, jadi saya harap ada kesempatannya lagi bersama Prof. Datuk Jayum Jawan membincangkan tentang mengangkat suara rakyat. Saya mulakan dengan Datuk Wira Dr. Rais Hussein terlebih dahulu. Apabila melihat kerencaman yang ada ini, keutamaannya, kerana terlalu banyak perkara yang ada yang mendesak yang perlu dilakukan sekarang. Dan saya kira kita juga tahu pragmatism politik ini. 19 hari bulan Disember masih lagi undi percaya. Jadi ada saja perkara-perkara yang mencabar sebagai seorang Perdana Menteri, tetapi juga expectation dan keinginan harapan rakyat yang pelbagai ini. Apa kebijaksanaan yang perlu dilakukan untuk sehari dua ni, Datuk? Harapan rakyat keseluruhannya memang besar. Sebab kita tahu kita baru keluar daripada pandemik yang agak besar.
dan kita dalam keadaan endemik sekarang. Keduanya, keadaan ekonomi. Kalau kita lihat secara amnya keadaan ekonomi di Malaysia dan juga di rantau dan juga global setelah pandemik, dia mempunyai satu keadaan yang begitu menyulitkan. Kita lihat kepada pengangguran misalnya. Kita ada unemployed ataupun tidak mempunyai pekerjaan. According to Department of Statistics Malaysia ni 612,000 yang tidak mempunyai pekerjaan. Yang statistik yang terakhir ni. Dan juga there is also lagi satu kategori yang unemployment. Underemployment ni 1.2 juta. Kebanyakannya youth belia dan juga graduan-graduan yang sudah belajar, sudah habis kuliah mereka, sudah ada degree mereka, katakan economics, tapi kerjanya membasuh kereta. So these are very serious problems dan ni. So bagi kita nak cari penyelesaian kepada ini, saya rasa Datuk Seri Anwar focusing the right thing sekarang ni. Pertamanya, unifying rakyat. Lepas kempen, lepas pilihan raya yang begitu agresif, bukan saja dalam media-media utama, malah social media. Sekarang ni TikTok is becoming a big problem, a big challenge. Dan semua ni dia menjadi masalah yang telah mengakibatkan satu split dalam keadaan pasca pilihan raya ni. Jadi the most important thing is that unify the rakyat. So saya mintalah semua ahli-ahli politik ni cukup-cukuplah, pilihan raya dah habis. Perdana Menteri telah dilantik dengan bijaksana yang di-Pertuan Agong. Sekarang ni kita kena move forward. Move forward dengan apa? First thing, masalah yang paling banyak meruncing dan efek banyak rakyat. Dulu kita kata B40. Sekarang kalau ikut kata Profesor Jomo, dia kata B61. Kalau ikut MA Research, B70. Banyak telah slide down the category. Dan mereka ni memerlukan satu kehidupan yang baik. Kos cukup tinggi sekarang. Harga barangan cukup tinggi. Barangan-barangan makanan cukup tinggi. Banyak kita import. Ringgit jatuh. Bila ringgit jatuh, bila kita import barang-barang makanan, setahun kita import lebih kurang 65 bilion ringgit. Padahal barang-barang makanan ini macam contohnya cili. Cili ini kita import 70% untuk penggunaan dalam negeri. Bukankah kita boleh guna pakai tanah yang ada pada kita? Cili ini bukannya susah, bukan susah nanti kan. So I think fokus Datuk Seri Anwar kepada mitigating cost of living sara hidup ni cukup penting. Dan ketiganya yang amat penting untuk sustainability kan adalah reform. Reform institusi-institusi ni begitu penting untuk survival. Kalau kita melakukan apa yang kita selalu lakukan, contoh kata Datuk Seri Anwar ada pagi hari ni ke semalam dia mengatakan no more closed tender, no more negotiated tender, no more choreographed tender. Sekarang ni semua open tender. Kalau kita lihat kepada anggaran yang boleh kita jimatkan daripada open tender ni, lebih kurang 24 bilion ringgit setahun. So kita perlu tectonically change cara kita memikir, cara kita buat kerja, sebab kita tahu IMF dengan World Bank dan juga pakar-pakar ekonomi negara dan luar negara telah pun mengatakan 1/3 daripada global economy akan go into deep recession yang begitu mendalam. Apakah our preparation? Kita kata sediakan payung sebelum hujan. Hujan ni going to lebat betul 2023 dari segi ekonomi. Apakah perkara yang perlu kita buat? I think inilah yang saya rasa important factors. Dan keempatnya kabinet. Kabinet ini perlulah daripada orang-orang yang mempunyai skill, knowledge, ability, competent. Dan satu perkara yang begitu penting dalam segala seginya,
integrity. This is very important going forward. Dan kalau kita ada mempunyai menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri yang kompeten, yang mempunyai skill, knowledge, ability dan integrity, insya-Allah kita boleh come up with a plan yang akan solve the problem, mencari penyelesaian. Dan tak payahlah kita mempunyai 70-80 menteri dan timbalan menteri. Kalau ikut peratusan, kalau macam di India for instance, dia ada dalam dia punya peraturan hanya 15% daripada kerusi-kerusi yang ditandingi. So kalau di Malaysia, kalau kata 15% itu kecil sangat. Mungkin 25%. So lebih kurang 50-55. Dan ini akan start the process lah. So kementerian-kementerian ini boleh kita tak payah ada 3 kementerian diwujudkan untuk buat political accommodation lagi dah. So kita ambil semua tu dan kita appoint ataupun lantik menteri yang mempunyai kelayakan, mempunyai kompetensi dan juga mempunyai integrity. This is important. I mention integrity dah lebih 3-4 kali dah sebab saya kira tu. Kalau kita tidak mempunyai menteri-menteri yang mempunyai integrity, masalah yang sama akan datang. Ya, saya harap nanti apabila kabinet tu dinyatakan, disebutkan, diwar-warkan, Datuk kena datang lagi. Jadi kita ukur pula dari situ. Saya beralih dulu kepada Prof Datuk Dr. Jayum Jawan kerana saya kira suara Prof Datuk mewakili Bumi Kenyalang itu juga penting. Selalu saja kita melihat kalau asalnya gabungan itu PN-PH, ia berpaksi di Semenanjung. Kini PH dan BN juga paksinya Semenanjung. Mujurlah GPS, GRS, semuanya sudah mula berada di dalam jajaran, alignment yang sama. Jadi kita masih boleh menakuni keperluan dan interest ini. Tetapi sudut pandang Prof Datuk melihat kepada suara, mungkin ada suara-suara terpinggir, minoriti, selalu saja tenggelam apabila kita mengukur hanya majoriti saja. Prof Datuk. Terima kasih, selamat malam. Saya Munawar, Datuk. Ya, minoriti itu memang selalu dipinggirkan, tidak diendahkan. So jadi saya memang amat tertarik dan senang hatilah dengan perubahan senario politik Malaysia sejak 2018. Kerana bagi saya ia memberi satu permulaan baru bahawa semua orang itu penting, tak kira besar kecil parti itu, tak kira dia menang banyak dia menang sedikit, jadi semua itu penting dalam kerangka blok-blok itu tadi berebut untuk mencari pasangan, untuk mencari kawan, membina minima 112 supaya mereka boleh dipanggil untuk menubuhkan kerajaan. So jadi itu yang kita nampak saya Munawar, itu yang kita nampak pada 2022. Tidak ada blok yang dominan seperti dahulu. Kalau dahulu dominan itu tadi mungkin stabil tetapi tidak baik kerana kuasa yang dominan, kuasa yang ada sampai 2/3 sampai landslide. Pemimpin-pemimpin itu tadi dia menjadi arrogant, dia tidak mendengar, dia tidak peduli suara-suara kecil, suara-suara yang jauh tadi. Tetapi sekarang kita lihat bahawa parti satu kursi pun penting. Dan seumpamanya. Jadi dalam keadaan ini, saya juga boleh mengatakan bahawa tahniah kepada orang Melayu Semenanjung kerana dua senario pilihan raya sejak 2018 boleh terjadi kerana orang Melayu sedar mereka mahu perubahan. Bukan kerana orang Cina, bukan kerana Sabah, bukan kerana Sarawak. Senario yang kita ada sekarang, kita berhadapan sekarang ialah kerana orang Melayu di Semenanjung mahukan perubahan, mahukan sesuatu yang baru untuk kita melangkah ke hadapan. Bagi saya itu sesuatu yang baiklah kerana sekarang ini orang Melayu penting, memang pentinglah. Melayu 125 kerusi dalam parlimen memang penting. Tapi mereka mementingkan sokongan daripada Cina, sokongan daripada Dayak, daripada Kadazan Dusun, Sabah, Sarawak dan semua orang untuk membina satu pakatan, satu coalition ataupun sekarang kita sebut kerajaan campuran ataupun kerajaan unity government. So jadi
bagi saya semua suara tak kira besar kecil didengar. Jadi itu yang kita lihat apa yang berlaku dalam beberapa hari ini. Bagi bagi orang-orang politik ini, saya kecewa sedikit kerana dia we have to wait for our king, our rulers to advise them how to govern. Sebenarnya, Prof Datuk, kita akan perdalamkan tentang getting the advice from YDPA. Sejurus selepas kita berehat seketika, saya tarik handbrake di situ sementara Prof Datuk sedang semangat berbicara. Kita kembali selepas ini menyambung perbincangan bersama Prof Datuk Jayum Jawan dan juga Datuk Dr. Rais Husin. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda. Football unites the world. La paixão e o peace. And enjoy. El fútbol une a todos. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Kita berusaha kembali dalam pasca PRU ke-15 seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memastikan agar pembentukan kabinet dan juga penjawatan menteri dan juga timbalan menteri tidak akan menelan satu perbelanjaan yang besar, dan ini juga berkorelasi dengan untuk mengecilkan saiz kabinet dan juga untuk mengurangkan bilangan menteri ataupun untuk kita melihat bagaimana apakah relevan untuk penggabungan kementerian. Saya suka untuk malam ini kita membandingkan bagaimana pembentukan kabinet pada zaman Yang Berhormat Tun Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir, kemudian diteruskan dengan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Bagi kabinet yang dibentuk oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir sewaktu menjadi Perdana Menteri tempoh hari, kita melihat bagaimana pembentukan kabinet itu lebih daripada 25 atau 26 penjawatan menteri dan juga timbalan menteri adalah kadar yang lebih kurang senada dan juga serupa. Cuma apabila pemerintahan itu dialihkan kepada pemerintahan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, ini mendapat suatu pandangan yang berbeza daripada khalayak, khususnya berkenaan
laporan tentang bilangan dan juga jumlah. Saya nak kongsikan bersama dengan anda pada ketika ini senarai penuh Kabinet Malaysia yang dibentuk pada tahun 2020 yang menelan sehingga 70 bilangan menteri ataupun 71 kalau tidak silap saya, termasuk dengan timbalan menteri. Jadi hampir sekali ganda daripada pembentukan Kabinet oleh Yang Amat Berhormat Tun Mahathir, dan kemudian pembentukan Kabinet Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri juga masih lagi dalam 71 bilangan angkanya. Jadi ini menimbulkan persoalan, apakah kita masih akan meneruskan bilangan ataupun komposisi pejawatan menteri dan juga timbalan menteri seperti ini, dan apakah berealisasi dan juga berasional untuk dikurangkan saiznya, khususnya apabila menteri-menteri kanan ini, pejawatan itu akan mungkin dimasukkan dan juga digantikan dengan 3 jawatan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Ya, itu kita akan tanya spesifik mungkin pada Datuk Rais. Tapi saya gantung satu soalan tadi kepada Prof Datuk Jayum, kerana dia ingin membicarakan tentang kekecewaannya kepada pemain politik kita yang perlu dititip dan dituntun oleh Yang di-Pertuan Agong. Prof Datuk. Yes, sebenarnya dalam sistem sistem raja berperlembagaan, kerajaan, ahli politik yang menasihati ketua-ketua negara dan juga di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan. Tapi sekarang ni keadaan itu terbalik. Raja-raja Melayu pula memberi nasihat kepada ahli-ahli politik yang tidak sama ada tidak prihatin ke ataupun tidak tahu macam mana nak mengurus kepelbagaian ini tadi apabila keputusan pilihan raya tadi tidak melahirkan mana-mana blok yang mendapat majoriti. So jadi betul jugalah raja-raja Melayu itu tadi kalau kita gunakan memayungi negara, payung negara. So jadi dia datang dalam waktu yang tepat untuk menyelamatkan keadaan politik yang tidak menentu tadi. So jadi itu bagi saya itu suatu yang amat penting yang dimainkan oleh raja-raja Melayu tadi. Ya. Prof Datuk menyebut tadi soal 2018 adalah merupakan bermulanya tahun-tahun yang Prof Datuk sebut tadi menggembirakan. Saya akan berbalik kepada itu nanti selepas kita pusingan bersama Prof Datuk. Is menimbulkan soal saiz 70 lebih. Datuk Seri Anwar kata perlu lean, perlu trim ini semua. Jadi kita juga ada presiden yang begitu. Maknanya untuk kestabilan perlu bagi semua. Macam mana nak mencapai itu dalam realiti yang baru ini? Bagi pendapat saya, ini adalah kerajaan campuran. I think no longer unity government. Sebab kalau unity government ni dia semua diterangkumkan, tapi yang ni kerajaan campuran. Coalition of the willing. Tapi nombornya bagus, almost total majority. Dan kita perlu ingat apa-apa keputusan yang dibuat perlulah kepada satu pemuafakatan, persetujuan, dan kemudian baru diaplikasikan. So kalau kita lihat kepada nombor-nombor, saya dah bagi tahu tadi, di India for instance, dia 15% daripada kerusi yang ada di situ. So India ni 1.4 bilion rakyat. Populasi, kita ni 33 juta Syekh. Dan kalau kita tengok China pun 1.4 bilion juga. Berapa dia punya menteri? So kalau kita lihat kepada kesesuaian dan efektifnya kementerian-kementerian ni, ialah pada masa itu 70 dan jangan lupa tiba-tiba ada pula duta-duta khas, penasihat-penasihat khas, gaji mereka pun boleh tahan. Jadi bagi saya angka yang mungkin kita boleh start with sekarang ni balik kepada zaman Tun Dr. Mahathir, mungkin dalam lingkungan 50, 25 menteri dan 25 timbalan menteri. Of course dalam sebab ini coalition of the willing ini, jadi kita ada timbalan Perdana Menteri tu. Tapi timbalan Perdana Menteri ini dalam perlembagaan timbalan Perdana Menteri itu tak ada. Jadi dia ada timbalan Perdana Menteri dan mungkin kita boleh bagi satu portfolio supaya dia ada timbalan Perdana Menteri dan juga portfolio tu. Semua ada kerja. Semua ada kerja, semua ada KPI, semua kena lakukan kerja tu. Dan kita, as I said, kita tidak boleh balik-balik kepada cara kita dulu. Kalau kita balik-balik kepada cara kita dulu, kita akan menghadapi masalah yang cukup besar. Sudahlah. Kita sekarang ni zaman berbeza. Kita kena fokus kepada macam digital economy. Kalau kita ambil kira digital economy, kita keterbelakang ni. Kalau kita lihat kepada retail trade,
tiga syarikat besar tu, Alibaba, Shopee dan Lazada ni, lebih 82% daripada retail trade yang kita selalu beli, dapat package hari-hari dekat rumah ni, duit tu keluar daripada Malaysia. This is not good. Kita jadi macam digital kunta-kinte pula. So we have to change. Dan saya rasa pembaharuan dan reform yang perlu didatangkan is very important. So in this context, saya nak sebut sedikit pasal Majlis Gaja-Gaja ni. Majlis Gaja-Gaja ni, we are very lucky kita ada Majlis Gaja-Gaja ni. Why? Kalau kita leave everything to democracy alone, kalau lihat dalam sejarah, Adolf Hitler was a producer of democracy. Dia menang ikut ni. So we have to be mindful. Demokrasi ini senang di game. TikTok sedikit, duit sedikit, okey jadi kita boleh pilih. Kita boleh game demokrasi. So dalam keadaan begini, Majlis Gaja-Gaja ni menjadi satu pengimbang and the source of hikmah. And mereka yang di Pertuan Agong suggested buat unity government. Tapi macam tadi Prof ada katakan, satu pihak kata no, boleh sebut dia pula, saya kata tidak mahu dan saya sign. So it's not nice kan. Jadi bagi saya, pendapat saya, ini adalah satu permulaan baru. Datuk Seri Anwar went through so many things. 24 tahun sebelum tu, dia pernah jadi menteri itu, menteri ini, timbalan Perdana Menteri dan segala sekalinya. Jadi saya rasa ini adalah satu proses untuk menyelidik cara dia suka guna mencerakin siasat, selidik dan implement. So I think we are in the right frame. Tinggal lagi kita perlu, alhamdulillah Majlis Gaja-Gaja hari ini telah pun menitahkan, menzahirkan bahawa tidak mahu lagi tentang ras, sentimen ras, sentimen agama ni dipermainkan. This is not good untuk Malaysia. Jadi diharaplah selepas ini ahli-ahli politik yang cenderung kepada permainan politik ras dengan agama ni berhenti. Cukuplah. Pilihan raya dah habis dah. Sekarang ni kita fokus kepada apa yang rakyat perlukan. Saya tak sebut apa yang rakyat mahu. Saya kata apa yang rakyat perlukan. Pekerjaan yang bermaruah, gaji yang bermaruah, kos sara hidup yang betul. This is a lot of things. Jadi kalau katakan tidak dalam kerajaan yang originalnya kerajaan perpaduan, jadi pembangkang yang berhemah, jadi suara nadi rakyat dalam parlimen untuk make sure ada seimbang yang betul. So I think we have to move forward. So message yang disebut-sebut, including daripada Tuanku di Majlis Gaja-Gaja pada hari ini, 3-4 perkara tu lebih menyarankan semua untuk move forward. Mari kita membina semula, memulihkan ekonomi. This is important for all of us, kepada rakyat. Bukan lagi permainan politik, TikTok apa semua tu. Sudahlah, cukup. That is apabila kita bicarakan ini, saya beralih kepada Prof Datuk Jayum. Saya ingin menorka sedikit hikmah daripada pandangan Prof Datuk seketika tadi menyatakan bahawa perubahan bermula 2018 dan kita tahu bahawa ketika itulah runtuhnya sebuah hegemoni. Dan kerana itu memberikan ruang kepada semua pihak mempunyai kuasa ataupun suara yang hampir sama, kerana tidak ada elemen arrogance yang digambarkan itu tadi. Dan hujah sebelum ini Prof Datuk adalah kita kena mengadakan pilihan raya ini supaya kita mencapai kestabilan. Tetapi kita lihat beberapa hari yang lalu sebelum pelantikan Perdana Menteri, hari ini pun kestabilan itu masih menjadi satu persoalan yang besar, bahkan akan diuji semula nanti 19 Disember ini. Kita sudah tidak ada abang besar, no more big brother, tetapi kita memasuki era baru bila mana kita tidak ada abang besar. Jadi dia boleh beralih pada bila-bila masa saja. Bagaimana Prof Datuk Jayum melihat realiti baru pentas politik kita ni? Pentas politik baru ini selepas 2018 dan terutamanya selepas 2022 memang sangat baik. Sangat baik kerana ia memberi peluang untuk semua bersama-sama berada untuk menubuhkan kerajaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, semua puak penting, semua kaum itu penting dalam sesuatu parti mengejar
bilangan 112 dan selebihnya tadi. So jadi ini benda baru, sebab itu orang banyak suara pandangan was-was kerana selama ini kita parti menang majoriti yang banyak sampai 2/3 sampai landslide pun ada. So jadi itu sudah menjadi kebiasaan untuk selama lebih kurang 50 tahun. Tapi realiti baru, senario baru sejak 2018 itu tadi parti pemerintah menang majoriti yang kecil. So jadi itu membimbangkan. Tapi bagi saya, apa yang membimbangkan? Kerana yang sering dikaitkan mereka tak akan 2/3 kerana nak menyenangkan mereka, nak mengubah itu, nak mengubah ini. Jadi bagi saya tidak ada keperluan 2/3 dan lebih. Kalau merubah sesuatu itu penting untuk negara, saya yakin semua YB akan bersetuju. Tak kira daripada pemerintah ataupun pembangkang. So jadi itu yang berlaku di luar negara. Orang tidak takut dengan majoriti kecil. Kerana di luar sana integritinya tinggi. Orang tak melompat sini sana seperti banyak ahli-ahli politik kita. Sampai 3-4 parti pun melompat dalam satu tempoh yang singkat tadi. So jadi ini benda-benda baru dan dia akan memakan masa untuk orang kita menangkap cara dan kaedah baru ni tadi. Ya. Dan bahkan sudah terbukti pun sebelum ini undi 18 Akta Lompat Parti ia diterima walaupun tanpa kita memiliki 2/3. Realiti baru yang juga sekurang-kurangnya Prof. Datuk dan Datuk Rais, kelihatannya walaupun ada kekecohan sedikit dalam penentuan siapa yang akan memimpin kuasa politik ini, tapi rata-ratanya rakyat lebih tenang berbanding PRU 14, PRU 13 dahulu. Jadi mungkin ada tanda kematangan politik mungkin. Ada orang memanggilnya sebagai political fatigue, tapi pulanglah realitinya kita tidak resah seperti pengalaman-pengalaman lalu. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini berbicara tentang mengangkat suara rakyat di dalam kerangka kerajaan perpaduan/campuran. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda. Kembali dalam Pasca PRU ke-15, kalau tadi Syed bersama dengan Datuk Wira dan juga Datuk Dr. Jayum bercerita tentang concern ataupun kerisauan rakyat untuk penerusan mungkin dalam tempoh 5 tahun selepas PRU ke-15 ini, bagaimana pengagihan dan juga mencerakinkan sumber-sumber pendapatan. Kita nak sedikit, kalau tadi saya kongsikan bersama dengan anda berkenaan tentang saiz kabinet ataupun komposisi kabinet, juga saya nak kongsikan berkenaan tentang gaji menteri dan juga gaji kabinet. Di peringkat global, bukan kita memberikan secara spesifik, tetapi di peringkat global, Malaysia mencatatkan gaji menteri sehingga 12 kali lebih tinggi berbanding gaji minimum rakyatnya, berbanding United Kingdom 4.6 kali ganda, di Australia 7.3 kali ganda dan juga di Indonesia 4.6 kali ganda. Jadi kita boleh menakul dan juga menafsir sendiri berapa besar dan juga banyak gaji itu kalau dibandingkan dengan purata gaji minimum rakyat Malaysia untuk setahun. Dan saya juga nak kongsikan kenyataan dan juga apa yang tular baru-baru ini berkenaan tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim menolak menggunakan kenderaan jenis Mercedes-Benz S600 yang telah pun dibeli dan juga perolehannya telah pun diselesaikan oleh Jabatan Perdana Menteri, dan tidak akan menggunakan kenderaan itu kerana risau dan juga melihatkan kepada perkara-perkara ini perlu adanya aspek penjimatan dan juga perlu bermula seawal beliau memegang penjawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Cuma persoalan yang penting bagaimana ia dapat direalisasikan, kerana sewaktu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Ketua Pembangkang, pernah diterbitkan persoalan pertikaian bajet 2023 yang mana peruntukan 95 bilion ringgit untuk pembelanjaan pembangunan itu, ahli-ahli parlimen dari Pakatan Pembangkang ataupun Pakatan Harapan pada ketika itu menyatakan 95 bilion ringgit itu hanya menguntungkan kroni-kroni dan mengkayakan kroni-kroni suatu perbelanjaan pembangunan yang amat besar. Jadi ini mungkin boleh berubah kalau sekiranya bajet 2023 direvise ataupun ditakul kembali dalam pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, apa kata kita berikan itu kepada Datuk untuk ulas realiti ini. Bajet kita pun perlu dilihat semula ni di bawah kerajaan baru ini tu. Ini soalan-soalan senang you bagi saya. Thank you. Saya tahu bahawa Presiden MA Research boleh handle apa saja. Kalau kita lihat kepada bajet yang telah presented di Parlimen sebelum Parlimen itu dibubarkan, ialah bajet itu pun banyak persoalan-persoalan tidak dijawab. Mana dia sumber kewangan? 97 bilion development expenditure DVEX itu adalah satu nombor yang tinggi. Dan kita masih ingat bahawa hutang kita sekarang ni 1.2 trilion ringgit. Ini hutang yang memang di-establish sebagai hutang, government debt. Tapi kita juga ada hutang yang hidden ataupun terselindung, government guarantee, contingent liability dan sebagainya. Lebih kurang 420 bilion ringgit. Ini nombor-nombor yang besar. Jadi bajet yang telah reveal by Menteri Kewangan pada masa itu, DVEX dia tinggi, tapi dalam masa yang sama subsidi pula dikurangkan. So yang kena ni B60 kalau 61 kalau ikut Prof Jomo, B70 kalau ikut MA Research, dan B40 kalau ikut what we have now. They are affected. Yang 97 bilion ni boleh pergi kepada projek-projek yang tertentu. Kita mesti ingat ya, until now, kalau projek-projek yang begitu besar, katakan MRT, yang berbilion-bilion ringgit, ada pernah Tuan Syed tengok projek itu dibincangkan, didebatkan di dalam Parlimen? Tidak. It is outside the Parliament. I think perkara-perkara ini perlu berhenti sekarang. Di mana kalau ada projek besar, certain amount, perlu didebat, perlu dibincang dalam Parlimen. Dan kalau dengan open tender yang seperti telah diwawarkan oleh Datuk Seri Anwar, this is a good beginning. Jadi saya rasa kemungkinan besar, kalau tak silap saya, Datuk Seri Anwar pun telah pun mewar-warkan bahawa bajet untuk emolument kaki tangan civil servant akan di approve pada bajet 19 Disember ni. Yang lain tu kemungkinan besar akan mengambil lebih kurang dalam masa sebulan untuk present atau mempamerkan bajet yang lagi satu. Bajet yang lebih prihatin kepada rakyat, lebih fokus kepada B61, lebih fokus kepada membina semula negara, dan
tak mahu lagi kepada projek-projek yang gergasi. Saya bagi contoh, macam dekat New Zealand, dia ada bajet dia social well-being. Dia tidak hanya melihat kepada GDP. Kalau kita lihat GDP saja, peratusan tinggi daripada GDP ini pergi kepada yang T20 yang besar-besar ni. Rakyat marahin tak? Walaupun GDP katanya baru-baru ni 14% grow, 14% telah meningkat, ialah base dia negatif. Tapi kalau saya tanya balik, gaji you all naik tak? Tak ada. Tapi harga, inflasi semua naik. Barangan naik, semua naik. Tapi itulah masalahnya. Kalau kita melihat kepada satu dimensi saja, GDP is just not the only way to do the benchmark. So bagi saya, bajet yang kemungkinan besar, saya rasanya kemungkinan besar akan dibentangkan semula lebih komprehensif dan holistik daripada apa yang telah dibentang, kecuali bajet yang untuk emolment. Itu jangkaan kita, maknanya memerlukan lebih banyak masa untuk melihat realiti baru. Kita perlu juga ingat kepada hutang ni, jangan kita terlampau ambil hutang. At the same time, saya tak kata kita perlu kepada austerity drive, tak. Tapi kita belanja. Kita nak ambil hutang, tapi untuk projek-projek, program-program yang produktif. Saya bagi contoh, satu contoh saja sebagai solution. Kita mengimport barangan-barangan makanan, net import every year 65 bilion ringgit, 65 bilion ringgit. Tanah yang diberikan untuk arable land ataupun tanah untuk agrofood hanya 2%. One of the lowest, paling rendah di dunia. Bangladesh pun 22%, kita 2%. Alangkah baik kalau kita memperluaskan tanah arable land untuk pertanian. Kita yang ada tak kerja ni, underemployed dengan unemployed 1.812 million ni, kita bawa semula. You have a land, you have the captive demand dengan kaki tangan yang tenaga. This is one of the solution. So kita mesti melihat kepada out of the box solution. Tak payah lagi lah nak jaga inflasi terus naikkan interest rate OPR. Kalau you buat selalu OPR naik, what happens? Disposable income yang B40, B61 ni akan turun. Bank okeylah, tapi rakyat macam mana? Jadi kita kena buat satu recalibration of the budgeting process. Dan dalam erti kata ni, saya suka menggunakan IOOI model. Input, output, outcome, impact model. Macam di Scandinavian country, Netherlands dan juga Singapura, dia menggunakan IOOI model secara luas. Maknanya setiap ringgit dibelanjakan mesti ada outcome dan impact kepada bukan menteri, bukan setiausaha sulia kanan, bukan ahli-ahli politik, tapi kepada rakyat dan negara. So if we can implement this from budget planning to budget execution, nescaya kita akan keluar daripada kemelut ni. Jangan lupa, next year is going to be a big problem. Datuk, itu antara keprihatinan dan keresahan kami di sepanjang East. Kita ke udara di dalam tempoh berkempen. Apabila kita melihat manifesto, sedap janji. sekian jumlah meningkatkan belanjawan untuk menangani kesihatan, sektor kesihatan sekali ganda. Tetapi kita tidak pernah membicarakan di sepanjang manifesto itu dibentangkan soal pertanggungjawapan. Janji-janji ini semua harus dipertanggungjawabkan. Kalau nak belanja sekali ganda, sumbernya mana? Bagaimana ianya harus dilakukan? Kerana itu kami menuntut manifesto ini diperdebatkan. Dan itu antara tuntutan kami yang tidak terendah. Dulu, kalau tuan saya ingat lagi, dulu manifesto itu disebut sebagai bukan kitab manifesto bukan janji, bukan Bible. Tapi saya mengeluarkan kenyataan, mungkin bukan Bible untuk yang amat berhormat Perdana Menteri pada masa itu, tetapi Quran untuk dia, sebab ini adalah janji. Dan manifesto ni sekarang ni kita ada kerajaan campuran. Dan parti-parti masing-masing ada dia punya manifestonya. Jadi there must be some kind of a calibration. Tapi seperti kata Datuk Seri Anwar, tidak akan kompromi dengan
reform dengan beberapa perkara yang memang jadi pokok kepada perjuangan. Okey. Itu tugas kami di media dan saya tuntut kepada beberapa calon Fahmi Fazil, Syed Saddiq, berikan kami kebebasan untuk menjadi mata-mata yang mempersoalkan ini, mempertanggungjawabkan. Kerana sebelum ini terlalu banyak gag order menghalang kami untuk melakukan itu. Kita harap ini kekal. Soalan yang sekitar tentang suara rakyat ini dari kacamata Sarawak bersama Prof Datuk Jayum. Selepas kita kembali nanti, bagaimana realiti baru ini akan mengimbangi keperluan yang selama hari ini Sabah Sarawak selalu tuntut. Dia kata tak mendapat keadilan, peruntukan semuanya. Ini Prof Datuk kita akan tangani selepas kita berehat seketika. Jadi kesabaran Prof Datuk Jayum diucapkan terima kasih. Kita berehat dulu. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, kau tim maskiran. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Bersama di studio Datuk Wira Dr. Ais Husin dan secara dalam talian Prof Datuk Dr. Jayum Jawan bercakap soal mengangkat suara rakyat. Kita masih menanti-nantikan pembentukan kabinet. Kita mengharapkan pembentukan kabinet itu benar-benar seperti dijangkakan ataupun disebutkan oleh Datuk Rais di awal tadi. Kita mengharapkan keanggotaan yang kompeten, yang berintegriti, dan kami mula membicarakan sebelum berjeda tadi tentang keseimbangan ekonomi juga. Dan bersama Prof Datuk Jayum melihat kepada apabila Prof Datuk mengatakan bahawa ini kesempatan baru, politik baru, dan adakah ini bererti kesempatan baru juga untuk kita melihat federalisme dalam konteks keseimbangan Semenanjung Sabah Sarawak dalam sudut ekonomi, dalam sudut bakat guna tenaga dan juga sumber aslinya dari kacamata orang Sarawak sendiri. Prof Datuk. Terima kasih. Yang pertama saya mula secara umum tadi tentang bajet tadi.
Bagi saya ada keperluan untuk menilai semula bagaimana berbelanja bajet itu tadi. Kerana bila sebut bajet itu tadi, kebanyakan sebahagian besar daripada bajet itu dibelanjakan di bandar-bandar. Nak membangun hospital, nak buat jalan raya dan macam-macam di bandar. Sedangkan misalnya kalau orang Dayak, lebih kurang 55% orang Dayak itu duduk di luar bandar. So jadi mereka tidak dapat menikmati tumpuan pembangunan di bandar kerana mereka duduk di luar bandar. Jadi itu satu benda yang saya fikir perlu saya utarakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita disebut-sebut ialah kerajaan baru, kerajaan campuran baru, cara baru. Jadi ada juga disebut-sebut ditawarkan mungkin Sabah Sarawak diberi satu timbalan Perdana Menteri. Bagi saya itu tidak penting. Lebih penting bagi peruntukan lebih besar lagi. Beri tumpuan kepada luar bandar. Jadi kalau itu dibuat, 2 juta orang Sarawak akan menikmati pemberian daripada Perdana Menteri yang ke-10. Tapi kalau Perdana Menteri yang ke-10 memberi jawatan timbalan Perdana Menteri kepada orang Sarawak, satu orang sahaja yang akan mendapat nikmat itu. Jadi mana satu dia nak menggembirakan satu orang Sarawak ataupun nak menggembirakan 2 juta orang Sarawak. Jadi itu perlu dipikirkan pada pandangan saya. Jadi dalam senario baru ni tadi banyak benda dituntut oleh Sarawak. Bagi saya benda-benda itu apa keperluan untuk menuntut benda yang sudah ada dalam MA 63. Jadi itu terpulang kepada keikhlasan Perdana Menteri, keikhlasan pemimpin-pemimpin negara untuk memenuhi janji-janji utama yang telah dipersetujui oleh bapa-bapa Malaysia, the founding fathers of Malaysia. Jadi tak ada benda yang nak dipulangkan. Benda itu dah sedia ada di situ. Tak perlu dituntut pun. So jadi laksanakan sahaja. Jadi ini semua permainan politik, menuntut itu, menuntut ini, kemudian bila diberi seolahnya macam ada puak yang berjaya nak jadi wira kerana dapat 1-2 tuntutan. Saya rasa tidak ada benda yang perlu dituntut. Buka balik Perjanjian Malaysia, semua tertulis di situ. Hak Sabah, hak Sarawak, hak Semenanjung dalam Persekutuan Malaysia. Jadi kalau itu dibuat, jadi semua senang. Orang Semenanjung pun senang, Sabah pun gembira, Sarawak pun turut sama. Begitu. Prof Datuk, saya mengharapkan supaya perbincangan berkait federalisme Semenanjung Sabah Sarawak ini kita punya masa yang cukup dan lebih luas. Mungkin sekurang-kurangnya sejam atau 2 jam. Kerana selalu saja saya melihat, betul lah macam Prof Dayum sebutkan, ia menjadi perbincangan politik dan dia dikotak-kotakkan di dalam denominasi Semenanjung Sabah Sarawak dan dia membataskan perbincangan itu. Selalu saja tuding-menuding. Kerana saya membayangkan tidak ada parti di Semenanjung ini yang punya cukup weightage untuk mengatakan this needs to be done dalam realiti di mana Sabah dan Sarawak itu adalah merupakan fixed depositnya. Tetapi keterbukaan kita lah, Datuk Wira, berbincang tentang realiti baru ini supaya kita melihat hakikat sejarah betul MA 63, tetapi melihat juga mengapa kita bermasalah dalam federalisme ala ini. Prof Datuk dulu buat manifesto berbincang dengan Sabah Sarawak. Saya bersetuju besar dengan Prof tadi mengatakan MA 63. Saya nak bagi tahu, saya baca lebih kurang 256 dokumen-dokumen berkenaan dengan MA 63. Dan saya bersetuju bahawa banyak obligasi-obligasi atau obligations dalam MA 63 tidak ditunaikan. This is important. So Semenanjung ke Perdana Menteri ke siapa ke, dia perlu macam menggunakan perkataan Prof tadi, ikhlas. The sincere, ikhlas must be there. And MA 63 perlu ditunaikan. Tidak ada tapi dan tu. Keduanya, bila perkara-perkara dalam MA 63 ini ditunaikan, dia mesti ada mekanisme ni yang akan ensure perkara itu sampai kepada 2 juta orang tu. Bukan sampai kepada
20 orang. This is another important thing. Okay. So 2 juta orang tu perlu kepada apa yang telah pun dijanjikan dalam MA63. Datuk, saya mencelah sikit. Kenyataan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu menjadi Ketua Pembangkang ada menyatakan bahawasanya berkenaan tentang 4 janji untuk Sabah dan juga Sarawak dan juga untuk melihatkan bagaimana penurunan peruntukan itu tidak perlu menunggu Putrajaya. Jadi untuk memudahkan urusan peruntukan dan sebagainya, khususnya pada isu-isu tentang infrastruktur asas dan juga isu sekolah daif. Saya nak kongsikan ini baru diterima 2 hari yang lalu berkenaan tentang 247 sekolah daif dikenal pasti di Sarawak. Dalam kita sudah berpuluh tahun merdeka dan juga membangun ini, masih lagi ada sekolah daif yang tidak mempunyai kemudahan asas, Datuk. Saya rasa sedih. Fakta ni memang diketahui ramai. Sekolah-sekolah daif ni, kalau kita ingat dulu, kita ada cuba nak adakan solar energy kepada sekolah-sekolah ini, dan itulah you all know apa terjadi. So bagi saya, perjanjian MA63 ni perlu ditunaikan. Saya rasa Datuk Seri Anwar begitu komited untuk menunaikan janji itu. Keduanya, Sarawak dan Sabah ada meminta administrative autonomy, maknanya autonomi pentadbiran. That's not something that shouldn't be given. Dan ketika yang dalam Perdana Menteri, saya setujulah dengan Prof. Seorang-dua orangnya, tapi mereka perlu kepada empowerment untuk dapat menjalankan apa yang dan again I repeat this. Bila MA63 janji-janji itu ditunaikan, peruntukan itu diberi, apa semua tu, maka 2 juta orang Sarawak tu patut dapat enjoy manfaat tu. Jangan 20 orang saja. Itu one other problem lah. So that's why satu rangkuman reform yang holistik perlu diadakan even dalam federalisme. I think ini perkara-perkara yang besar yang perlu dilakukan. Datuk Seri Anwar baru jadi Perdana Menteri beberapa hari. Macam-macam harapan, expectation apa semua. Jadi kita berharaplah, harapan saya ni supaya ahli-ahli kabinet, menteri dan timbalan menteri ini adalah daripada golongan yang kompeten, yang berintegriti, yang mampu menjalankan dan menjalankan pekerjaan dan juga mampu merealisasikan harapan rakyat. This has been too long. Kan? We have to do this. I think itu permulaan yang baiklah. Dalam konteks MA63 dan semua tu, insya-Allah itu adalah apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar dan juga dalam perbincangan harapan dengan juga GPS dan GRS dan sebagainya. Kerana itu tema kita malam ini adalah mengangkat suara rakyat. Kerana kita terlalu fixated dan bincang PM, TPM apa semua, tapi sebenarnya banyak lagi isu lain yang perlu difikirkan bersekali. Sejurus memikul tanggungjawab sebagai Perdana Menteri itu.